Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Masjid dan surau di seluruh negara disaran laksana solat hajat mendoakan kesejahteraan umat Islam di Palestin sepanjang Ramadan. Ia susulan kekejaman perpanjangan rejim Zionis. Allah SWT akan memakbulkan doa kita dalam bulan Ramadan ni untuk umat Islam di seluruh negara, bukan saja masjid-masjid di bawah Jawi dan juga JAKIM, tetapi juga di seluruh negara untuk bersama-sama melakukan solat hajat, doa kunut nazilah untuk kita doakan keselamatan kepada saudara-saudara kita. Terdahulu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menyarankan masjid dan surau di wilayah Persekutuan melaksanakan solat hajat buat rakyat Palestin bermula esok. Isu kalimah Allah pada Stoking, aktiviti dakwah kepada masyarakat bukan Islam akan diperhebat bagi menjelaskan kedudukan kalimah Allah di sisi umat Islam. Usaha itu juga akan fokus kepada segelintir masyarakat Islam yang memandang remeh isu tersebut. Kita harapkan hasil daripada laporan siasatan ini ada tindakan yang akan diambil oleh pihak polis supaya ianya menjadi satu pengajaran bukan saja kepada dalam episod ini, tetapi juga kita tak nak ianya berlaku pada masa-masa yang ia akan datang. Jadi ini merupakan satu pengajaran. Negara Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum, bangsa, dan kita raikan kepelbagaian ini, tetapi bukan dalam konteks menghina agama yang lain. Beliau juga menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahu tindakan paling keras diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Ismail Dollah maklumkan 3 individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, iaitu pemilik, pengurus dan pekerja kilang terbabit. Setakat ini kita masih dalam siasatan lagi. Efek pada pagi ini pun kita telah merakam percakapan. Hari ini kita dalam proses merakam percakapan Tuan Penyekilan dan juga semua pekerja-pekerja kilang yang berurusan untuk mendapat bekalan, packing dan juga mengedar. Kita setengah masih lagi dalam siasatan kita. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati kilang yang mengedar stoking berkenaan menutup operasinya hari ini. Kilang yang terletak di kawasan perindustrian Seri Gading, Batu Pahat itu diserbu pihak berkuasa semalam. Notis penutupan juga ditampal di pintu utama dengan tiada pemakluman tarikh penyambungan semula operasi. Sehelai kain rentang digantung tertera permohonan maaf pada rakyat Malaysia. Penilaian impak projek rintis dasar gaji progresif akan dilaksana September ini. Ia penting untuk memastikan ketersediaan dasar sebelum pelaksanaannya secara menyeluruh diputuskan. Sehingga kini, terdapat 4 jawatan kuasa kerja pelaksanaan merentasi kementerian dan agensi telah ditubuhkan dan sedang melaksanakan gerak kerja untuk memperincikan mekanisme pelaksanaan dasar gaji progresif yang merangkumi jawatan kuasa kerja pembangunan dasar, jawatan kuasa pembangunan sistem, jawatan kuasa peningkatan kemahiran dan produktiviti serta jawatan kuasa kerja panduan kenaikan gaji tahunan. Padu telah mengintegrasikan 314 set data daripada pelbagai agensi bagi membentuk profil individu yang komprehensif setakat 12 Mac. Ini termasuk maklumat 8.6 juta pemohon sumbangan tunai rahmah STR untuk golongan B40. Individu yang tidak mengemas kini maklumat di dalam padu akan tertinggal daripada penerimaan bantu dan subsidi kerajaan. Walau bagaimanapun, kaedah alternatif yang boleh digunakan adalah melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai agensi sektor awam termasuk kerajaan negeri dan tempatan serta agensi GLC dan GLIC.
Susulan cuaca panas ketika ini, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pantau paras air empangan yang menurun di setiap negeri terlibat. Kementerian juga siap sedia untuk lakukan pembenihan awan. Bagaimanapun jelas Menterinya Nik Nazmi Nik Ahmad, beberapa faktor dan keperluan akan diambil kira bagi memastikan proses itu berhasil, memandangkan ia menelan kos yang agak tinggi dan tidak berlaku pembaziran. Setakat ini belum ada negeri yang membuat permohonan untuk melakukan proses itu. Untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara, kita langsung bersama Pegawai Met Malaysia Nur Syazinda Muhammad Hanif. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat kepada status cuaca panas yang baru sahaja dikemas kini sebentar tadi, melibatkan kawasan di sekitar negeri Kedah, Perak, Negeri Selangor dan juga Negeri Johor pada tahap 1. Di Negeri Selangor ini melibatkan kawasan di sekitar Sepang dan di Negeri Johor ini melibatkan kawasan di sekitar Batu Pahat. Manakala bagi Negeri Perlis kekal pada tahap 2 di mana keadaan suhu daripada 38 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Baik, kita teruskan dengan melihat kepada paparan imej satelit pada petang ini. Di sini dapat dilihat kelompok awan aktif kini sedang berada di sekitar perairan Selat Melaka. Namun keadaan kelompok awan aktif kecil masih lagi dilihat di satu dua tempat di sekitar negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia dan juga di sekitar barat dan juga selatan negeri Sarawak, juga termasuklah di bahagian utara negeri Sarawak. Hal ini dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Di sini dapat dilihat hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar negeri Perak, negeri Selangor dan juga termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan juga turut dicerap di satu dua tempat di sekitar negeri Pahang, Negeri Sembilan dan juga di sekitar Johor Timur. Dan kita jangkakan untuk keadaan hujan ini boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam. Namun menjelang malam nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan untuk keadaan hujan masih lagi boleh berlaku dalam sekitar pukul 8 sehingga pukul 11 nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Di sini dapat dilihat keadaan hujan berserta ribut petir dicerap di sekitar barat dan juga pedalaman negeri Sarawak termasuk di sekitar Bintulu, Mukah dan juga Miri. Manakala bagi negeri Sabah boleh kita dapat lihat keadaan hujan mula terbentuk di sekitar pantai barat dan juga di satu dua tempat di bahagian pedalaman negeri Sabah. Keadaan hujan di negeri Sarawak ini kita jangkakan boleh kekal sehingga ke malam nanti. Namun di negeri Sabah ini kita menjangkakan untuk keadaan hujan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan jaga diri. Pewartaan tapak pembinaan Institut Jantung Sabah itu antara paparan dari negeri Bawah Bayu. Laporannya bersama Suaran Shah. Silakan Suaran.
Baik Sahih, Sabah memerlukan Institut Jantung Negeri bagi menampung keperluan pesakit. Sebidang tanah seluas hampir 4.5 hektar berhampiran Wisma Kastam sudah diwartakan untuk tujuan itu seperti diumumkan Ketua Menteri hujung tahun lalu. Kita mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima AJJ Mat Noor selaku Ketua Menteri kerana telah memberi warta sebidang tanah di Likas seluas 10 ekar untuk pembinaan Institut Jantung Sabah ini. Datuk James ditemui media dalam Majlis Santunan Kasih Ramadan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat di Ibu Negeri. Beliau berharap Kementerian Kesihatan akan memberi maklum balas segera terhadap permohonan pembinaan Institut Jantung Sabah. Katanya seramai 200 pesakit jantung di negeri ini dihantar ke Institut Jantung Negara IJN di Kuala Lumpur setahun untuk mendapat rawatan lanjut. Manakala seramai 5 pakar jantung ditempatkan di Hospital Queen Elizabeth II. Datuk James turut menyarankan agar pakar jantung ditempatkan di Hospital Tawau dan Sandakan. Seramai 40 warga emas, anak yatim, ibu tunggal dan kanak-kanak kurang upaya menerima sumbangan duit raya dalam majlis ini. Seorang lelaki warga Pakistan ditahan kerana disyaki menyimpan gula pasir di tempat yang tidak dilesenkan. Penahanan dibuat sepasukan anggota penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang menjalankan obstiris di Taman Perumahan sekitar Likas, Kota Kinabalu pagi tadi. Menurut kenyataan pengarah KPDN Sabah, Joji Abbas, operasi dijalankan sekitar 10.27 pagi susulan maklumat awam. Hasil pemeriksaan menemui 108 kg gula pasir di belakang sebuah kenderaan pacuan 4 roda tanpa sebarang dokumen yang sah. Pemilik kenderaan yang didapati tidak mempunyai lesen atau permit untuk menyimpan gula pasir di tempat tersebut ditahan untuk membantu siasatan. Turut disita 108 kg gula pasir beserta kenderaan bernilai lebih RM50,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Seramai 29 ketua isi rumah KIR mangsa kebakaran di Kampung Laut Bungawan menerima sumbangan wang tunai sempena program amal Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS. Sumbangan disampaikan Isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salak selaku Yang di-Pertua Mutiara GRS. Datin Juliah turut menyampaikan sumbangan peribadi dalam majlis yang berlangsung di Perkarangan Surau Kampung Laut. Rasa agak terharu juga sebab dalam keadaan sekarang ini mereka menghadapi masalah musibah seperti itu dan pihak Mutiara JRS membantu sedikitlah untuk membantu mengurangkan bebanan mereka. Sementara itu, mangsa kebakaran yang bersyukur dengan sumbangan ini berharap mereka disediakan rumah untuk berteduh. Kebantuan tu pun kita bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi kalau boleh sediakan rumah untuk kami lah. Masing-masing kami ada keluarga kan. Sekarang kami menumpang tempat kita orang punya kakak kan. Dalam 4 kakak ni kita ada 4 keluarga. Jadi kalau boleh kami minta rumah saja. Mudah-mudahanlah dengan majlis yang ada ni boleh bantu kami, mana tahu dapat bantuan rumah kah? Yang diharap-harapkan kami cuma itu saja, bantuan untuk rumah tempat berteduh kami. Dalam kejadian 4 Mac lepas, 12 buah rumah musnah dalam kebakaran menyebabkan 97 penduduk hilang tempat tinggal. Rombongan Mutiara GRS turut dibawa melawat tapak kebakaran. Lawatan diteruskan ke Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK Bungawan di Taman Bungawan Ria yang menyediakan latihan kepada 26 orang kurang upaya berusia antara 5 hingga 23 tahun. Sempena lawatan ini, Datin Juliah menyerahkan sumbangan RM1,000 daripada Mutiara GRS kepada pengerusi PPDK Bungawan, Normah Mamad. Kerajaan negeri mengalu-alukan pelancaran produk pelancongan Go to Lepa Banggi. Produk berkenaan hasil inisiatif sebuah badan ekonomi Yayasan Gula Modal Insan YGMI bagi menarik kedatangan pelancong asing khususnya warga Cina ke Sabah.
Berucap melancarkan produk pelancongan baharu ini, Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam berkata, pelancaran produk ini tepat pada masanya bagi merancakan industri pelancongan negeri. Katanya kehadiran ramai pelancong luar ke Sabah secara tidak langsung akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan anak tempatan. Go to Lepa Banggi memfokuskan daerah Kudat sebagai destinasi pelancongan utama. Ia melibatkan kerjasama antara YGMI dengan sebuah syarikat pelancongan dari China iaitu Liaoning Northern International Travel Service Company Limited. Sempena majlis ini berlangsung upacara menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara YGMI dengan syarikat berkenaan. Disaksikan Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. YGMI diwakili Presidennya Datuk Seri Gulam Tumai, manakala Liaoning Northern International Travel Service Company Limited diwakili ahli lembaganya Zhang Yun. Sabah menyasarkan 40 pingat emas menerusi 36 acara sukan yang disertai dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos depan. Tamasya Sukan Dwi tahunan itu dijadual berlangsung bermula 17 hingga 24 Ogos 2024. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Angin berkata, senarai akhir atlet yang akan mewakili kontingen Sabah pada tamasya kali ini akan dimuktamadkan sebulan sebelum kejohanan berlangsung. Katanya lebih 1,000 atlet yang tersenarai pada pemilihan peringkat awal kini giat menjalani latihan masing-masing. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian Geran Persatuan Sukan Negeri Sabah 2024 dan penyampaian insentif kemenangan Sukan 2023 di Ibu Negeri. Penerima Geran Persatuan yang ditemui menyatakan komitmen masing-masing untuk melaksanakan program pembangunan atlet dan persatuan. Geran ini kita akan gunakan untuk mempromosi tenis di seluruh Sabah dan juga untuk mengadakan pertandingan yang selalu kita adakan iaitu Juniors League and then the ATF 14 Asia level and then we have the inter-affiliate di mana tiap-tiap distrik itu akan dijemput sebagai ahli gabungan untuk bertanding dalam 5 kategori. Jadi geran ni dapat meringankan beban lah untuk Sabah kan, digunakan untuk pembangunan wanita, ada 18, ada 20 untuk pasukan negeri Sabah. Kami menerima geran ini untuk pembangunan atlet daripada segi pertandingan mengikuti open-open di luar lah. Kami juga akan menggunakan geran ini untuk kursus kejurulatihan, kursus teknikal. Semua kami gunakan ini adalah untuk pembangunan sukan lah. Sebanyak 51 persatuan sukan menerima geran masing-masing dengan jumlah keseluruhan RM3.106. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Untuk berita selanjutnya, kembali bersama Sahi. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sahi, silakan. Baik, Soran, terima kasih. Bila dah berusia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengantuk. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan Viasia baru beli. Rahsia kari yang lazat adalah serbuk karinya. Serbuk kari Babas adalah pilihan ramai chef dan suri rumah. Babas mengutamakan kualiti dan rasa yang hebat yang pasti mengukir senyuman tanda kepuasan menjamu selera. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, Sarawak akan berbincang dengan Brunei Darussalam untuk melanjutkan masa operasi di pintu masuk sempadan selain kes penipuan pekerjaan membabitkan rakyat negeri itu membimbangkan. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan Buma. Ya, terima kasih Sahi.
Sarawak akan meneruskan perbincangan dengan negara jiran Brunei Darussalam untuk melanjutkan tempoh masa di pintu masuk sempadan Sarawak Brunei sehingga 12.30 malam. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata waktu pembukaan di pintu masuk ketika ini dari 6 pagi hingga 10 malam dan berharap dapat dipanjangkan sehingga 12.30 malam. Tapi dengan pihak Brunei, kita sudah bincangkan perkara ini. Jadi kita tunggulah macam mana keputusan. We will continue to discuss with our counterpart in Brunei. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Mengkalap di Terusan Lawas. Katanya lanjutan masa di pintu sempadan akan memudahkan pengguna berulang-alik khususnya menjelang musim perayaan Aidilfitri ini. Tambahnya lagi, hanya ICQS Merapok di Lawas dan Sindumin di Sabah melanjutkan operasi di pintu masuk sempadan sehingga jam 12.30 malam. Saudara, rakyat Sarawak mencatatkan bilangan teramai menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam di luar negara. Menurut pengarah pejabat Kementerian Luar Negeri Wilayah Sarawak, Feni Nuli, ia adalah perkara yang sangat membimbangkan dan perlu dibendung dari sekarang. Sangat membimbangkan sebab Sarawak tersenarai tertinggi dalam carta rakyat Malaysia yang kena scam. Top one, the most, yang paling ramai adalah orang-orang Sarawak yang kena job scam di sini. Tegasnya, usaha perlu dilipat gandakan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat berhubung tawaran pekerjaan palsu di luar negara serta sindiket jenayah tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Behen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Kuching. Ke arah itu, beliau sendiri akan mengadakan satu program kesedaran berkaitan job scam bersama Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Mei kelak di samping membangkitkan beberapa isu antarabangsa dan diplomasi yang berkaitan. Seramai 30 orang kaki tangan Jabatan Agama Islam JAIS Sarawak menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC dalam program Malam Apresiasi Jabatan itu yang berlangsung di Kuching malam tadi. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi hadir menyempurnakan majlis tersebut. Dalam ucapannya, beliau memberitahu bahawa komitmen semua pihak dalam meningkatkan tabai urus sesebuah organisasi penting dalam menjamin penyampaian perkhidmatan yang cemerlang untuk memenuhi keperluan rakyat. Justru beliau berharap agar JAIS terus meningkatkan kecekapan tabai urus jabatan bagi memastikan segala inisiatif JAIS dapat dilaksanakan dengan berkesan demi meningkatkan syiar Islam. Terdahulu, Datuk Dr. Abdul Rahman berbuka puasa bersama kaki tangan JAIS selain menunaikan solat Maghrib, Isyak dan solat Tarawih berjemaah bersama para hadirin. Turut hadir Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha dan pengarah JAIS Datuk Khalid Ibrahim. Baik, sementara itu, seramai 450 pemimpin dan ketua-ketua masyarakat di daerah Kuching menghadiri majlis berbuka puasa bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching malam tadi. Selepas berbuka puasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menunaikan solat Maghrib dan Isyak serta solat Tarawih berjemaah yang dipimpin Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Majlis berbuka puasa itu turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak Datuk Amal Dr. Sim Kyu Hian, Yang di-Pertua Dewan Negara Senator Datuk Mutang Tagal dan Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar. Sempena bulan Ramadan, seramai 150 penduduk Kampung Warisan Jepak di Bintulu menerima sumbangan bakul makanan dan bubur lambuk daripada Pusat Hikmat Ahli Parlimen Bintulu serta Tong Seng Huat Cawangan Bintulu melalui program Ziarah Ramadan. Pengurus Tong Seng Huat Cawangan Bintulu Tan Sun Lin berkata program tersebut merupakan sebahagian tanggungjawab sosial korporat CSR bagi membantu golongan yang memerlukan.
Ketua Kaum Kampung Warisan Jepak Tony Chan Warimin berserta penerima bantuan merakamkan penghargaan dan berterima kasih atas sumbangan yang diberikan. Kami sekali lagi mengharapkanlah semua korporat swasta dengan syarikat yang berkenaan sekiranya sudi menyumbang untuk tahun depan, kita buat lagi yang lebih besar-besaran. Jadi sekurang-kurangnya dapat meringankanlah beban penduduk yang kurang pendapatan untuk sama-sama merasa sumbangan tu. Jadi harapan daripada kami semoga di tahun-tahun akan datang sumbangan yang sebegini dapat diteruskanlah. Syukur alhamdulillah sebab dapat bantuan tu kepada keluarga yang asnaf apa semua. Kami orang berpuas hatilah dengan sumbangan yang diberikan. 38 warga asing ditahan menerusi beberapa operasi yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasa Imigresen Bahagian Bintulu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam kenyataan di Facebook berkata, 14 lokasi telah digempus masa operasi tersebut melibatkan premis-premis seperti kilang, lot komersial, kawasan pembinaan dan rumah kongsi. Operasi tersebut hasil maklumat orang ramai dan risikan oleh UPI Bahagian Bintulu. Kesemua individu yang ditahan akan didakwa di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana telah melakukan pelbagai kesalahan seperti tinggal melebihi masa, penyalahgunaan PAS serta tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung dengan kehadiran individu-individu disyaki disarankan untuk melaporkan atau menyalurkan terus maklumat berkaitan ke pejabat imigresen yang berdekatan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Buma, terima kasih. Seterusnya, perkembangan dari Negeri Sembilan. Untuk laporannya, kita bersama-sama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Terima kasih. Lintas langsung Negeri Sembilan kita mulakan dengan laporan ini. Kerajaan negeri berhasrat untuk menambah baik infrastruktur dan kemudahan awam di Port Dickson yang tersenarai dalam 10 bandar paling bahagia di Malaysia tahun ini. Susulan pengiktirafan itu juga, Menteri Besar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun yang ahli Parlimen Port Dickson menzahirkan penghargaan kepada penduduk dan pejabat awam. Beliau pada masa sama memberitahu Port Dickson akan menjadi lebih bahagia sekiranya masalah kesesakan di daerah itu dapat diatasi. Ujar Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, beliau memahami rungutan penduduk yang terkesan dengan keadaan itu terutama setiap kali hujung minggu. Bagaimanapun jelas beliau, jika dilihat dari sudut positif, senario itu merupakan petunjuk kepada sumber rezeki golongan peniaga di kawasan berkenaan. Tetapi itulah sebenarnya hikmah di sebaliknya, rakan-rakan kita dapat berniaga, dapat mencari rezeki di kesesakan-kesesakan itu. Ya, sebab ramai orang dan berasanya mereka berbelanja yang akhirnya meningkatkan ekonomi di Port Dickson. Masih mengenai Port Dickson, 2,600 telur penyu berjaya diselamatkan di sekitar pantai daerah itu tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2,300 berjaya ditetaskan di Pusat Penetasan Penyu Glory Port Dickson. Exko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Nicole Tan Lee Kun berkata, beliau sasar untuk memasukkan satu-satunya pusat penetasan penyu di Negeri Sembilan dalam jadual perjalanan pelancong yang datang ke negeri itu. Pada masa yang sama, lokasi tersebut disasar dijadikan sebagai lokasi pelancongan ilmiah pilihan. Saya sebagai Exko Pelancongan, saya akan bantu menyelaraskan dari segi promosi dia. Kita packagekan dia atas promosi pendidikan. Saya akan tulis surat kepada Jabatan Pendidikan supaya maklumat ini disalurkan bukan sahaja kepada 400 lebih sekolah di Negeri Sembilan, kepada semua sekolah di seluruh Malaysia. Beliau menyempurnakan Majlis Pelancaran Kelab Pusat Penetasan Penyu Glory dan Pelepasan Penyu di Port Dickson. Pusat Penetasan Penyu Glory yang ditubuhkan 13 tahun lalu telah berjaya menetaskan 13,000 anak penyu.
Masjid Kariah Pantai yang dibina pada tahun 1924 merupakan masjid tertua di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Lengging. Masjid yang mencecah usia 100 tahun ini boleh memuatkan sehingga 1,000 jemaah. Bukan itu sahaja, masjid ini turut menjadi lokasi kajian oleh pelajar institusi pengajian tinggi kerana keunikan seni binanya. Pun pernah melalui proses tambah baik sebanyak 2 kali, dapatan kajian mendapati sebahagian daripada struktur bangunannya merupakan struktur asal sejak masjid ini dibina. Kolah Masjid Kariah Pantai ini merupakan kolah asal sejak masjid ini dibina pada tahun 1924 dan tangga ini juga merupakan tangga asal yang dibina berunsurkan ciri-ciri seni bina yang ada di negeri Melaka yang dipercayai di bawah pengaruh negara China. Secara kesimpulannya, ciri-ciri seni bina yang ada pada Masjid Kariah Pantai ini merupakan campuran daripada pelbagai pengaruh sejak zaman terdahulu dan itu adalah keunikan yang ada pada Masjid Kariah Pantai yang merupakan masjid tertua yang ada di kawasan Dewan Undangan Negeri Don Lengging. Masa itu saya rasa bapa saya dulu cakap jalan pantai ni pun macam jalan satu hala je. Kereta cuma satu-satu sajalah. Itu kira macam tahun 20 lah masa bapa saya bercerita tu. Macam jalan kereta lembu je lah. Dari masa ke semasa hingga ke sekarang ni dah 100 tahun. Dah 100 tahun saya rasa saya tengok perkembangan dia kira agak pesat lah. Dan pengubah suaian masjid ni pada asalnya kita dah. Jadi kalau tengok dari segi bangunan asal masjid ni yang 4 segi tepat lah, ya. Yang mana di dalam bangunan masjid ini terdapat 8 tiang yang menyokong atap bumbung yang disebut sebagai bumbung sum pecah 4. Jadi mana dia ada 2 lapis bumbung tu yang mana dia akan mengecil sampai ke atas. Jadi kalau kita tengok pun, kalau masjid ni pun kita tak ada menara sebenarnya, ia sebagai lambang sebuah masjid. Tapi bila orang tengok daripada jauh pun orang tahu ini masjid. Selain menjadi pusat penyebaran syiar Islam, pihak masjid ini turut menggalakkan semua golongan khususnya belia agar menjadikan institusi ini sebagai lokasi utama berkumpul dan menimba ilmu. Memang kita melibatkan belia. Sebagai contoh, kita lantik jawatankuasa kita terdiri daripada anak-anak muda juga supaya sebagai pelapis. Begitu juga dengan jawatan Bilal, imam kita dah ada di kalangan pelapis-pelapis ni lah untuk membantulah menggerakkan masjid ni. Jadi orang kita, jom sama-sama imarahkan masjid. Nur Rashikin Harun, RTM. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. Seorang penoreh getah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Pilah atas pertuduhan memberi pinjaman wang tanpa lesen. Tertuduh K. Parthiban didakwa telah memberi pinjaman wang tanpa lesen kepada seorang lelaki dengan jumlah RM6,500. Perbuatan dilakukan pada 15 Mac 2021 dan 1 Julai 2021 di ladang Koh Foh Mill Jempol. Mahkamah membenarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan pada 22 April ini. Cubaan 10 parti warga Indonesia pulang beraya di negara asal melalui laluan tikus gagal. Kesemua mereka bersama 2 tekong ditahan Kastam Johor di perairan laut Tanjung Pelepas 15 Mac lalu. Pengarah Kastam Negeri Aminul Izmi Muhammad Suhaimi berkata pemeriksaan mendapati mereka gagal kemuka dokumen sah manakala dokumen perjalanan tamat tempoh. Sebuah bot berserta enjin bernilai RM42,000 yang digunakan untuk mengangkut parti tersebut turut disita. 2 tekong telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah selama 7 hari
disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Ya, modus operandi kes ini menggunakan jalan tidak sah dalam cubaan untuk pulang ke negara asal tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah. Semua parti berusia 25 hingga 50 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 26J Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Dalam pada itu, 69,360 tin minuman keras dan 21.7 juta batang rokok dirampas menerusi pemeriksaan berasingan di Bay Pemeriksaan Kastam Pelabuhan Tanjung Pelepas Gelang Patah. Nilai keseluruhan rampasan dianggar 20.1 juta ringgit. Kesemua minuman keras terbabit ditemukan dalam 3 kontena berbeza. Manakala rokok yang cuba diseludup dalam 2 kontena dipercayai sedang dalam perjalanan ke destinasi akhir iaitu Mexico. Untuk kes rokok ni, dia letak plastik toys di pintu depan tu lah. Jadi plastik toys tu dia ikrar plastik toys dan ada plastik toys. Tapi bila dibuat pemeriksaan dan kita scan, kita tahu dalam tu ada rokok tu. Sementara itu di Parit Sulong, mercun dan bunga api bernilai RM212,000 dirampas di sebuah rumah kosong di Taman Harmoni. Rumah terbabit dipercayai dijadikan stor simpanan dan pemilik atau penghuninya kini sedang dikesan. Tidak ada penghuni di rumah tersebut. Sebab itu saya cakap tadi, kita sekarang sedang berusaha mengesan siapa pemilik rumah tersebut dan siapa yang bertanggungjawab ke atas rumah itu. Kemungkinan dia dapat membantu kita untuk menjalankan siasatan lanjut. Kes berkenaan kini disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1967. Kerosakan sistem rawatan komponen loji kumbahan di Bandar Indah Pura Kulai faktor berlaku pencemaran di Tasik Taman Matahari. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Johor Ling Tian Sun berkata ia sekaligus menyebabkan ribuan ikan di Tasik tersebut mati. Siasatan awal Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati terdapat efluen hitam di dalam longkang loji rawatan kumbahan berkenaan. Loji tersebut juga disyaki melakukan pelepasan efluen kumbahan secara pintasan. Bacaan kualiti air di laluan efluen keluar loji serta kolam didapati merosot. Pihak loji diarah membaiki semula sistem loji kumbahan serta-merta. Penguatkuasaan susulan telah dilaksanakan Unit Penguatkuasaan Industri JAS Johor bersama bahagian kesihatan serta bahagian kejuruteraan Majlis Perbandaran Kulai. Susulan pengumuman penurunan harga beras import yang berkuat kuasa hari ini, berita gembira itu beri kelegaan kepada rakyat. Ini terutama golongan B40, para peniaga makanan dan pengusaha catering yang menyifatkan penurunan itu dapat menjimatkan perbelanjaan. Bagi saya sebagai ketua keluarga, so dia amat membantulah untuk perbelanjaan. So dia akan membantu sedikit sebanyak untuk penyimatan untuk keluarga, seisi keluarga. Kira okey lah, dapat meringankan sikit beban rakyat sebabnya sekarang beras tempatan pun susah nak cari. So it's a good alternatif untuk rakyat juga nak beli, dapat meringankan beban lagi bulan puasa nak dekat raya ni. So baguslah. Okey lah, sebab saya pun orang niaga. So okey lah kalau turun tu okey, yang murah mestilah okey kan. Kita menyambut baiklah kalau harga turun kan, kita, pasal semua rakyat Malaysia boleh beli beras kan dengan harga yang murah sikit. Seorang lelaki warga Bangladesh maut ditikam ketika berbuka puasa di asrama pekerja sebuah kilang di Seksyen 36 Shah Alam. Suspek dikatakan marah dan bertindak menikam mangsa beberapa kali kerana meminum airnya ketika berbuka puasa.
Ketua Polis Daerah Shah Alam ACP Muhammad Iqbal Ibrahim kata siasatan awal mendapati mangsa berusia 49 tahun itu tinggal bersama suspek di kontena yang dijadikan asrama. Suspek lelaki warga Pakistan berusia 51 tahun berjaya ditangkap dan direman. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bekas Ketua Unit sebuah universiti mengaku tidak bersalah atas pertuduhan salah guna kuasa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini. Tertuduh dikatakan menerima suapan berupa kenderaan bernilai lebih RM170,000 bagi membantu sebuah syarikat untuk peroleh tender bernilai lebih RM1.6 juta. Hakim menetapkan 25 April depan bagi sebutan semula kes. Tertuduh juga diarah menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kempen Selamatkan Harimau Malaya menunjukkan hasil positif berikutan peningkatan jumlah populasi haiwan terancam itu. Timbalan Ketua Pengarah Konservasi Perhilitan, Datuk Fakhrul Hatta Musa berkata, sasaran sekurang-kurangnya 300 ekor menjelang 2030 akan tercapai jika usaha secara komprehensif ini diteruskan. Dan kita berjaya dapatkan gambar-gambar di mana harimau berserta dengan anak-anak dia, dan kita tahu bila harimau ni beranak dia boleh beranak di antara 1 ke 4 ekor, dan itu menunjukkan tanda positif bahawa populasi itu telah menunjukkan peningkatan dari segi tangkapan demi tangkapan yang kita buat, dan menunjukkan impak di mana penceroboh ni semakin kata orang, dia orang pun dah tahu ada penguatkuasa antara Jabatan Pelitan dan juga PDRM. Kita boleh dapatkan baka melalui ART lah, dan kita harap dia akan memberi kejayaan. Survei populasi harimau kebangsaan dari tahun 2016 hingga 2020 mendapati populasi harimau Malaya di kawasan berhutan dianggarkan kurang 150 ekor. Oleh itu, kempen Selamatkan Harimau Malaya dilancarkan pada tahun 2019 bagi menyelamatkan haiwan liar itu daripada pupus. Bubur lambuk simbolik pemberian ikhlas pada Ramadan. Melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR, Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur ingin memberi kembali kepada komuniti secara ikhlas dengan menyedia dan mengagihkan juadah istimewa itu. Wartawan Ashraf Zuhairi melihat secara dekat agihan bubur lambuk Royal Chulan Kuala Lumpur. Baik, selamat datang ke Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Kita sebut saja pasal bubur lambuk. Bubur lambuk ni adalah hidangan yang cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Kita nak tahu apakah keistimewaan bubur lambuk daripada Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Kita tanya Chef. Okey. Chef, apa yang special untuk ramuan bubur lambuk daripada hotel ni? Untuk ramuan bubur lambuk kali ni kita mendapat sponsor daripada Adabi lah. So antara bahan-bahan yang kita masukkan adalah ayam, rempah kurma dan rempah sup dan sup bonjol. Jadi bubur lambuk kali ni yang paling specialnya dibuat oleh semua kaki tangan Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur. Bubur lambuk ni orang kata kita memang membesar dengan bubur lambuk. Tiap-tiap tahun macam kita dapat zaman sekolah kan, dekat masjid-masjid di bulan Ramadan semua buat orang kata program bubur lambuk nak bagi dekat penduduk sekitaran. So kita ambil pendekatan dari angle situlah. Kita fikir bubur lambuk sinonim dengan pemberian ikhlas. Hotel yang beroperasi selama 20 tahun ini lazimnya mengadakan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim dan golongan asnaf. Memang tiap-tiap tahun Royal Chulan Kuala Lumpur akan membuat CSR, program CSR di dalam bulan Ramadan. Tapi ini merupakan tahun pertama kita nak mencuba benda baru iaitu membuat bubur lambuk. Untuk pemberian pertama tahun ini, kira-kira 1,500 pek bubur lambuk diagih sebagai penghargaan khusus kepada komuniti setempat dan tetamu yang telah memberi sokongan kepada Royal Chulan. Memberi kelainan
sebab kita nak memberi semula kepada komuniti yang selama ni telah menyokong dan percaya kepada Royal Chulan Kuala Lumpur. Dan di samping itu juga kalau kamu perhatikan di belakang ni, semua pekerja di Royal Chulan Kuala Lumpur orang kata bergabung tenaga untuk membuat program CSR Bubur Lambuk untuk melapatkan silaturahim sesama pekerja. Selain melakukan amal jariah pada bulan mulia ini, Hotel Royal Chulan Kuala Lumpur juga menyajikan pelbagai pakej berbuka puasa. Hebahan pakej boleh didapati di laman sosial Facebook dan Instagram Royal Chulan Kuala Lumpur serta TikTok Royal Chulan KL. Ashraf Zuhairi, RTM. KLFM dan Radio Klasik dengan kerjasama Glen Marie Hotel dan Golf Resort meraihkan 20 orang pelajar Mahat Tafiz Sentrul Ulama Pantai Dalam pada majlis berbuka puasa. Pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzzaman Yusof berkata, ia platform untuk berkongsi keindahan Ramadan bersama insan memerlukan dalam menyambut ketibaan Syawal. Tujuan kita sebagai stesen radio dan juga terutamanya KLFM dan juga dengan Radio Klasik ialah untuk menyantuni anak yatim, asnaf, dan kali ini KLFM dan juga Radio Klasik untuk menyantuni Mahat Tafiz Ulama Sentral Pantai Dalam. Dan kita melaksanakan kerjasama ni dengan Glen Marie Golf Resort supaya ada CSR ataupun ada satu perhubungan yang baik antara syarikat korporat dan juga rakyat. Pada majlis ini juga KLFM dan Radio Klasik berkolaborasi menerbitkan program Raya KL Klasik yang akan disiar pada Syawal nanti. Antara artis yang terlibat menjayakan program berkenaan ialah Ara Johari, Hakim Rusli, Datuk Aisyah dan Izzat Lazim. Turut membuat persembahan ialah penyampai radio kedua-dua stesen tersebut. Antaranya Ashila Ashura, AP Syafiq, Adi Suwardi dan Azura Pendora. Perkembangan Liga Malaysia, KL City FC mengumumkan pelantikan Miroslav Kaljanik sebagai ketua jurulatih baru skuad City Boys bagi menggantikan Nenad Basina. Kaljanik atau lebih dikenali sebagai Kuljo adalah pembantu kepada bekas pengendali KL City Boyan Hodak sebelum ini. Pelantikan jurulatih Croatia berusia 53 tahun itu diumumkan KL City menerusi platform media sosial mereka. Kaljanik dalam satu kenyataan melihat tanggungjawab itu sebagai satu penghormatan kepada dirinya. Beliau berharap dapat terus mengulangi kecemerlangan yang diraih KL City sejak beberapa musim lalu. Ini pula melibatkan skuad futsal kebangsaan. 16 pemain dipanggil menyertai pasukan negara sebagai persediaan menghadapi kejohanan tumpuan dalam masa terdekat. Jurulatih skuad futsal kebangsaan Rakpol Said Nagam mahu anak buahnya membuktikan kemampuan masing-masing terutama pada kejohanan yang akan berlangsung di Thailand pada 24 hingga 28 Mac ini. In this tournament, very difficult and very good for look the new player, and we prepare for some system with me. And we hope we do the best for this tournament, and we try to do the best for Malaysia. Skuad kebangsaan kali ini dibarisi 7 pemain Johor Darul Takzim, 4 pemain Selangor FC. Pemain lain yang turut dipanggil adalah Hamdin Zarif dan Harith Naim dari pasukan Pahang Rangers FC serta pemain Shah Alam City Farhan Khairul. RM6,000 kilogram ayam beku disita dalam satu serbuan di sebuah syarikat menjual ayam gunting di Machang. Pengarah Kastam Kelantan Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata, ia hasil maklumat cawangan risikan Zon Timur mengenai sindiket penjualan ayam beku tanpa permit import Isnin lalu. Rampasan membabitkan 400 paket ayam beku yang dianggar bernilai RM90,000 di pasaran tempatan. Modus operandi digunakan adalah menyeludup bahan terbabit melalui Sungai Golok dan disimpan di premis-premis penyimpanan sebelum digunakan untuk produk ayam gunting keluaran syarikat terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ ambil inisiatif anjur program derma darah pada bulan Ramadan. Program diadakan selepas solat tarawih di masjid terpilih. Setakat semalam, 356 beg darah berjaya dikumpul.
Pakar Perubatan Transfusi Hospital HSNZ Dr. Roslina Remli berkata 10 lokasi telah selesai melaksanakan program termasuk Masjid Gong Tok Nasik, Masjid Sultan Ismail Cendering dan Masjid Sultan Muhammad. Sementara itu, penderma yang ditemui bersyukur dapat menderma darah bagi mereka yang memerlukan. Tahun ni jadi semangat sikit lah sebab kita berhenti rokok, jadi semangat sikit anak bersih. Takut darah ni yang bersih sikit kot. Tahu melalui pengumuman yang dibuat oleh masjid. Derma darah ni sebenarnya lama dah teringin. Maknanya bermula daripada tahun lepas lah. Dan tahun ni diulangi lagi dengan kesihatan yang ada, maknanya sementara sihat, jadi kita bolehlah derma darah ni. Okey, bagus kaki-kaki tangannya dan nampak sambutan oleh jemaah-jemaah masjid pun sangat bagus. Unit transfusi HSNZ menyasarkan 1,000 hingga 1,500 beg darah dapat dikutip sebelum berakhirnya Ramadan tahun ini. Memasuki edisi ke-8 Jelajah Ramadan RTM 2024, hari ini tiba di Pahang. Bertempat di Kolej Matrikulasi Pahang, Kuantan, peserta jelajah dan kru Pahang FM bergotong royong memasak bubur lambuk untuk juadah berbuka puasa sejak 9 pagi tadi. 10 periuk bubur lambuk disediakan untuk diagih petang ini. Penyediaan itu mendapat tajaan Petron dan Nest Q Resources Sdn Bhd. Manakala pada pukul 6 petang nanti, jelajah Ramadan akan diisi dengan program penyerahan sumbangan Hari Raya kepada 10 pelajar Kolej Matrikulasi Pahang, tazkirah Ramadan, bacaan ayat suci Al-Quran disusuli majlis berbuka puasa. Turut hadir pengarah RTM Pahang Arifin Awang dan pengarah Kolej Matrikulasi Pahang Latiza Abdul Latif. Seorang wanita warga emas diarah menjalani pemantauan kesihatan mental sebelum didakwa atas pertuduhan mengeluarkan kata-kata kesat terhadap imam dan bilal masjid. Arahan dikeluarkan Magistrate ke atas tertuduh Sofia Abdul Majid, 65 tahun. Tertuduh didakwa membuat kecoh di ruang solat lelaki Masjid Jami' Ar-Rahman Batu Feringgi pada 12 Mac lepas. Ketika pertuduhan tiada pengakuan direkodkan, malah tertuduh tidak menjawab soalan dikemukakan. Justru tertuduh diarah menjalankan pemantauan psikiatri di Hospital Bahagia selama sebulan. Kes akan disebut semula pada 19 April berserta laporan psikiatri. Seorang peniaga didenda RM20,000 atau 2 bulan penjara atau 2 pertuduhan rasuah 3 tahun lalu. Hakim jatuhkan hukuman itu selepas tertuduh R. Sandra Segar, 39 tahun, mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa memberi suapan RM3,000 kepada seorang pegawai Tenaga Nasional Berhad TNB melalui perantara pada 1 Mac 2021. Ia sebagai balasan untuk tidak diambil tindakan kerana tertuduh didapati mengambil elektrik untuk premisnya di Taiping. Tertuduh juga berdepan pertuduhan kedua apabila memberi suapan RM3,500 kepada individu sama bagi tujuan serupa pada 8 April 2021. Mahkamah turut memerintahkan wang rasuah berjumlah dilucut hak kepada Kerajaan Malaysia bawah Seksyen 40(1)(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Polis Kedah meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan di sekitar kawasan sempadan Malaysia, Thailand bagi mengelak aktiviti penyelundupan menjelang Aidilfitri. Ia termasuk penyelundupan mercun, petrol, diesel, pendatang asing tanpa izin parti dan dadah. Ketua Polis Kedah Datuk Fisol Saleh berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pelbagai agensi dan jabatan di sempadan bagi memastikan aktiviti penyelundupan dapat dibanteras. Beliau berkata kawasan sempadan dari Bukit Kayu Hitam hingga ke Perlis dikawal pasukan Gerakan Am PGA. Manakala kawasan dari Bukit Kayu Hitam hingga ke Durian Burung, Padang Terap dikawal Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kita sentiasa serius. Dalam kalau tuan-tuan kata dalam isu sempadan, kita tak maulah mengambil orang kata pendekatan kata isu sempadan ni kita dah tak orang kata dalam konteks ni cabaran memang ada. Cabaran memang ada, tetapi fokus-fokus yang saya kata tadi, isu-isu yang kita memang tahu dalam konteks Polis Kedah, kita sentiasa bekerjasama dengan semua jabatan dan semua ni yang di sempadan sana.
Beliau bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu slot khas sempena sambutan Hari Polis ke-217 bersama DJ Eza di Konti Kedah FM. Pusat Hidayah atau Hidayah Center Foundation HCF menjadi antara pilihan bagi saudara baru atau mualaf yang ingin mendalami agama Islam di Labuan. Meskipun baru setahun ditubuhkan, pusat ini menjadi tumpuan kerana menawarkan kelas agama secara percuma pada setiap Sabtu. Ikuti laporan Rohaniah Ramli. HCF diperbadankan secara rasmi di bawah bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri JPM pada 29 Februari 2012. Labuan merupakan cawangan terakhir daripada 24 buah cawangan di seluruh negara. Penyertaan daripada masyarakat umum tu memang sangat menggalakkan lah, dan ramai juga mualaf yang datang. Jawi dia buat kelas Isnin hingga Jumaat sebelah pagi dan petang lah. So Hidayah Center ni dia melengkapkan kelas daripada Jawi tu, so kita buat sebelah malam untuk golongan asnaf mualaf yang bekerja. Belajar sini macam kami ni baru Iqra. Sebelum ni di PPSK kan kami ada belajar akidah, mereka macam itu. Dari Hidayah Center ni macam keluarga lah, dia suruh bawa pergi ikut join, itu pun baik juga untuk bukan mualaf. Oh, sini saya lebih daripada belajar agama lah. Saya direct jumpa Ustaz Hisham untuk belajar pasal agama Islam semua. Dia ajar sejarah solat untuk lagi mendalam. Dia akan lebih tenang lah. Kelas dia di sini Al-Quran dan juga Iqra lah, sama-sama belajar ilmu agama ni tidak lari daripada landasan lah. Operasi pusat ini turut dibantu oleh sukarelawan Rakan Hidayah. Untuk Rakan Hidayah, kami membantu untuk program-program di luar lah, dari segi macam program menyantuni mualaf di kampung-kampung. Kami akan masuk kampung-kampung bila kami dapat data ada mualaf yang tercicir. Selain mualaf, pusat ini turut menyantuni golongan asnaf dan masyarakat berbilang bangsa dan agama. Harapan lebih ramai masyarakat umum untuk bersama-sama dalam usaha Hidayah Center dalam menyampaikan Islam dan juga membantu golongan mualaf ni. Mereka memang sangat perlukan bantuan sokongan moral daripada masyarakat tu. Sebab ada di kalangan mereka ni dibuang keluarga. Pusat ini bukan sahaja menjadi lokasi pembelajaran agama Islam, malah menjadi pelengkap membimbing mualaf di wilayah ini. Laporan Rohaniah Ramli, RTM. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.